Hai pelajar semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekali lagi bersama Cikgu Iki di dalam kelas pengajian am. Pelajaran kali ini adalah graf bar komponen. Kita akan lihat bagaimana bentuk soalan dan cara melukis graf bar komponen dengan betul. Mula-mula kita akan kenal pasti kata kunci untuk graf bar komponen. Kata kunci yang pertama adalah jumlah, komponen, komposisi, nilai keseluruhan dan juga amount mutlak. Apabila kita jumpa kata kunci ini dalam arahan soalan, maka ini adalah graf bar komponen. Kita lihat contoh soalan. Soalan yang pertama, berdasarkan maklumat yang diberikan, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan nilai keseluruhan pengeluaran hasil pertanian terpilih dari tahun 2013 hingga tahun 2016 di Malaysia. Okay, jadi di sini kita kena pasti keywordnya adalah nilai keseluruhan, menunjukkan nilai keseluruhan. Itu berarti graf bar komponen. Seterusnya, soalan kedua, berdasarkan maklumat yang diberikan, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian mengikut negeri-negeri terpilih di Malaysia dari tahun 2014 hingga tahun 2017. Okay, jadi berdasarkan arahan soalan ini menunjukkan jumlah. Jadi keywordnya adalah jumlah. Seterusnya, soalan yang ketiga, berdasarkan maklumat di dalam petikan yang diberikan, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan jumlah kapal yang berlabuh di pelabuhan terpilih dari tahun 2012 hingga tahun 2015. Okey, soalan yang ketiga ini juga menunjukkan jumlah. Jadi arahannya adalah jumlah. Ini adalah kata kunci bagi graf bar komponen. Seterusnya, kita akan lihat bagaimana daripada petikan penuh kita akan membina jadual. Sebelum kita melukis graf, kita perlu membina jadual. Okay, jadual yang lengkap haruslah mengandungi tajuk. Okay, haruslah ada tajuk, iaitu tajuk juga haruslah ada 3 perkara penting, iaitu tempat, diikuti dengan isu dan juga tempoh masa yang lengkap. Di sini cikgu tunjukkan Malaysia adalah tempat, jumlah kapal yang berlabuh di pelabuhan terpilih adalah isu dan dari tahun 2012 hingga tahun 2015 adalah tempoh. Okay, jadi kita lihat dalam arahan soalan dia kata berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan jumlah kapal yang berlabuh di pelabuhan terpilih Malaysia dari tahun 2012 hingga tahun 2015. Jadi kita ambil selepas perkataan menunjukkan, iaitu jumlah kapal yang berlabuh di pelabuhan terpilih. Okay, Malaysia ni adalah tempat, jadi kita akan pindahkan dia di hadapan. Dari tahun 2012 hingga 2015 itu adalah tempoh masa. Pastikan tempoh masa adalah lengkap. Okay, seterusnya, butiran bagi jadual diikuti dengan sumber. Okay, untuk butiran kita perlu ada label dan unit, iaitu jumlah kapal yang berlabuh di pelabuhan terpilih. Itu adalah label. Buah adalah unit. Untuk unit kita hanya lihat dalam petikan, kebiasaannya dia menunjukkan sebanyak berapa. Angka itu penjodoh bilangan buah kapal. Bagi kapal yang berlabuh adalah buah. Jadi buah adalah unit untuk kapal. Seterusnya kita ada di sini ada sumber. Sumber juga harus lengkap, disalin penuh sama seperti dalam petikan. Disesuaikan daripada Statistik Kementerian Pengangkutan Malaysia 2015. Okey, salin penuh. Okey, pelajar jangan salin separuh-separuh. Okey, pastikan salin penuh. Okey, seterusnya butiran yang ada di sini adalah tahun, iaitu tahun 2012, 2013, 2014 dan juga 2015. Dan pelabuhan yang ada dalam petikan kita keluarkan
Okey, Pelabuhan Kelang, Pelabuhan Sabah, Pelabuhan Tanjung Pelepas dan juga Pelabuhan Miri. Okey, jadi untuk melengkapkan jadual, kita hanya perlu pindahkan data dalam petikan sahaja. Kita baca pada perenggan yang kedua, pada tahun 2012 sejumlah 39,182 buah kapal telah berlabuh di Pelabuhan Kelang, Sabah, Tanjung Pelepas dan Miri. Okay, ini berarti adalah jumlah pada tahun 2012. Jadi kita hanya perlu tulis pada ruangan jumlah pada tahun 2012. Seterusnya, kita baca lagi sebanyak daripada jumlah tersebut, sebanyak 17,721 buah kapal telah berlabuh di Pelabuhan Kelang. Jadi kita hanya masukkan data untuk Pelabuhan Kelang iaitu sebanyak 17,721. Pelajar tidak perlu tulis lagi buah sebab kita telah letak di atas. Hanya angka dalam jadual. Seterusnya kita lengkapkanlah untuk Sabah. 1461 Tanjung Pelepas dan juga Miri. Begitu juga pada tahun-tahun yang lain. Pelajar hanya perlu lengkapkan. Di sini cikgu tunjuk contoh lagi satu yang mana apabila kita baca untuk yang berikutnya, bilangan tersebut adalah lebih sebanyak 3080 buah daripada kapal yang berlabuh di Pelabuhan Sabah. Berarti dia kata jumlah di Kelang ni 17,721 adalah lebih berbanding dengan Sabah. Jadi untuk dapat Sabah, walaupun dia sebut lebih, tapi kita perlu tolak sebab dia cakap Kelang adalah lebih. Jadi kita tahu Kelang lebih dan Sabah adalah kurang. Jadi kita ambil 17,721 ditolak dengan 3080. Sekejap cikgu buat catatan di sini. 3080. Jadi kita tolaklah. 17,721 tolak 3080. Jadi kita akan dapat 14,641. Jadi ini adalah contohlah pengiraan. Jadi pelajar harus tahulah apabila membaca petikan, bagaimana nak pindah ke dalam jadual, campur, tolak, itu pelajar harus tahu asas-asas matematik. Jadi seterusnya kita lengkapkan jadual kita sampai penuh semua ni. Sebelum kita melukis graf. Jadi kita baca dan kita lengkapkan. Ini adalah contoh jadual yang telah lengkap. Cikgu tunjuk contoh jadual yang lengkap seharusnya ada tajuk. Tadi cikgu telah ingatkan tajuk yang lengkap perlu ada 3 perkara penting: tepat, isu dan juga tempoh masa. Kemudian data bagi jadual dan juga diikuti dengan sumber. Ini adalah contoh jadual yang lengkap. Markah untuk jadual adalah 5 markah. Jadi pelajar harus lengkapkan butiran termasuk dengan tajuk dan juga sumber. Perlu diingatkan jadual tanpa tajuk dan juga tanpa label kosong markah, tidak ada markah. Kenapa kosong cikgu? Sebab jadual tanpa tajuk ataupun tanpa label, tanpa unit, berarti kita tidak boleh baca atau bacaan data itu salah. Jadi perlu lengkap dan perlu beri perhatian kepada perkara-perkara yang penting. Jadi tajuk kita dah lengkap, label kita pun dah lengkap, unit kita pun dah lengkap, butiran juga dah lengkap, sumber juga dah lengkap, barulah kita boleh lukis graf. Untuk lukis graf, sebelum melukis graf, kita perlu tahu cari skala dahulu. Nanti cikgu tunjuk kenapa penting kita cari skala. Sebelum kita pindahkan data ke graf, kita cari skala dahulu. Jadi bagaimana nak cari skala? Kita tengok jumlah tertinggi untuk graf bar komponen. Jumlah tertinggi bahagi panjang paksiwai. Di mana panjang paksiwai itu cikgu? Nanti kita akan tengok. Jadi jumlah yang tertinggi dalam jadual kita adalah 39,182. Jadi kita bahagi dengan 10 cm. Kenapa 10 cm? Nanti cikgu akan tunjukkan. Sebenarnya panjang paksiwai
pelajar boleh pilih 10, 11 ataupun 12 berdasarkan kertas graf yang diberikan pada waktu peperiksaan. Okey, jadi antara 10 hingga 12 cm. Boleh. Kalau nak ambil 11 cm boleh, 12 cm juga boleh. Okay, jadi apa kita bahagi, kita dapat 3,918,2. Jadi kebiasaannya skala kita takkan letak nombor yang perpuluhan-perpuluhan, kita akan bulatkan, kita akan bundarkan. Jadi kita akan ambil rumah yang lebih besar. Caranya kita baca 3,900. Jadi atas daripada 3,900 adalah rumah ribu yang lebih besar adalah 4,000. Jadi kita ambillah skala kita adalah 1 cm bersamaan dengan 4,000 buah kapal. Okey. Okay, setelah tentukan skala, kita dapatkan pula panjang graf, bar, okay, panjang bar di dalam graf ataupun ketinggian bar di dalam graf. Okay, bagaimana kita nak dapat panjang bar dalam graf? Kita menggunakan skala yang telah kita dapat tadi, iaitu nilai data dalam jadual. Okay, nilai data yang di dalam jadual ni kita bahagi dengan skala yang kita dapat tadi. Skala yang kita dapat tadi adalah 1 cm bersamaan dengan 4,000 buah. Okay, jadi kita ambil nilai data kita ni, kita akan bahagi dengan 4,000. Contohnya, untuk kelang 17721 bahagi 4,000. Jadi di sini kita akan dapat 4.4 cm. Okay, sebab itulah nanti kita akan pindahkan data yang dalam kita dapat dalam bentuk cm ini ke dalam graf. Berarti graf yang kita plot itu adalah tepat. Okey. Jadi kita tulislah dalam kurungan 4.4. Okey, seterusnya kita buat semua data ni kita bahagi dengan 4,000. 16,703 bahagi 4,000 kita dapat 4.2 cm. Seterusnya 3.8 cm dan seterusnya 4.1 cm. Jadi kita lengkapkanlah semua termasuk juga jumlah. Okey. Di sini cikgu tunjukkan yang telah cikgu kira. Okey, kita lengkapkan sehingga jumlah di sini, barulah kita boleh melukis graf. Okey, ini adalah kertas graf. Biasanya kertas graf ini yang dibekalkan oleh pihak MPM sewaktu peperiksaan. Okey, jadi untuk kertas graf ini, 2 cm di atas ni adalah ruangan untuk tajuk, diikuti ruangan untuk label dan unit. 2 cm di atas ni adalah untuk label dan unit. Okey, berikutnya adalah bahagian graf yang akan kita plot. Okey, dan juga 6 cm di bawah adalah sesuai untuk petunjuk. Okey, ruangan untuk label dan label paksi X. Dan juga ini adalah ruangan sumber. Ingat sumber kedudukannya adalah paling bawah sebelah kanan. Ini adalah contoh layout yang cantiklah untuk kita lukis graf. Okey, jadi ini adalah bahagian graf. Bahagian inilah yang akan kita lukis. Tadi cikgu sebut panjang paksi Y. Ini adalah panjang paksi Y. Jadi kalau kita lihat di sini, jarak dari sini ke sini kita akan dapat 12 cm. Di sini kosong 2 cm. Okey, satu petak besar kertas graf kita adalah bersamaan dengan 2 cm, 4, 6, 8, 10. Jadi sebab tu cikgu bahagi dengan 10 cm tadi. Okey, kalau pelajar pilih 12 cm sehingga sinilah, berarti tinggi lagi lah. Itu kalau tajuk tak panjang ataupun tulisan pelajar tak besar, boleh. Jadi sebab tu antara 10 hingga 12. Jadi kalau kita bahagi dengan 12, kita perlu label sehingga sinilah. Okey, sebab tu cikgu bahagi sehingga 10 saja, sebab di sini saja cikgu akan gunakan ruangan untuk melukis. Sebab ini adalah ruangan untuk cikgu tulis label dan unit. Okey, ini adalah paksi X kita dan ini adalah bahagian yang akan kita lukis graf. Okey. Seterusnya kita akan melukis graf. Kita ambil jadual kita yang telah lengkap tadi. Okey, bermula dengan penulisan tajuk. Okey, tajuk kita tadi adalah
Malaysia jumlah kapal yang berlabuh di pelabuhan terpilih dari tahun 2012 hingga tahun 2015. Jadi pastikan penulisan tajuk kita adalah lengkap dengan 3 perkara penting yang telah cikgu ingatkan tadi, iaitu tempat, isu dan juga tempoh masa. Okey. Seterusnya, kita akan lukis paksi Y dan juga paksi X. Okey, kita lengkapkan paksi Y itu dengan label yang lengkap. Okey, jumlah kapal yang berlabuh di pelabuhan terpilih. Okey, jadi apa paksi Y ni sebenarnya dia dah cerita apa? Angka-angka kita tu akan cerita apa? Ya, itulah yang dimaksudkan dengan label. Menunjukkan apa? Menunjukkan jumlah kapal yang berlabuh di pelabuhan terpilih dan unitnya adalah buah. Okey. Label paksi X iaitu tahun. Kemudian petunjuk, kita tulis petunjuk siap-siap. Okey, kita ada petunjuk kita ada 4. Okey, Pelabuhan Kelang, Pelabuhan Sabah, Pelabuhan Tanjung Pelepas dan juga Pelabuhan Miri. Okey, perlu ke tulis pelabuhan? Okey, pada cikgu kita perlu tulis pelabuhan sebab dia menunjukkan tempat itu sahaja, pelabuhan sahaja. Contoh kalau kita tak tulis pelabuhan, kita tulis Sabah. Sabah itu berarti satu negeri Sabah, sedangkan kita hanya merujuk kepada pelabuhan Sabah sahaja. Jadi pastikan kita tulis untuk pelabuhan. Dan juga sumber yang lengkap. Okey, yang kita salin balik daripada petikan tadi. Okey, dalam jadual tadi kita hanya pindahkan ke graf. Ini adalah ruangan untuk sumber tadi. Okey, ini adalah layout yang telah belum lengkap lagi. Okey, diikuti dengan titik origin kosong. Ini jangan tinggal titik origin kosong. Kalau tertinggal menyebabkan markah kita juga akan tertinggal. Okey. Ini tadi skala kita 1 cm bersamaan dengan 4,000. Jadi pada setiap 1 cm ni cikgu akan letak 4,000. Naik lagi 8,000. Seterusnya 12,000, 16,000, 20,000. Maknanya dia dalam gandaan 4,000 sehinggalah 10 cm. Sebab kita bahagi dengan 10 cm. Kalau pelajar bahagi dengan 12 cm, maka pelajar perlu plot sehingga 12 cm lah. Okey, jadi di sini cikgu bahagi dengan 10, maka cikgu plot sehingga 10 cm sahaja. Okey, untuk penulisan di sini, kita boleh sama ada nak buat setiap 1 cm ataupun setiap 2 cm. Tapi kalau buat setiap 2 cm, pastikan tidak berlaku kecuaian. Berarti di sini 8,000. Tetap juga 16,000 sebab skala kita 1 cm bersama dengan 4,000. Okey, kemudian tahun. Tahun yang kita ada adalah 4 tahun. Okey, kita akan lukis graf bar komponen. Jadi untuk lukis graf bar komponen, kita kebiasaannya lebar bar yang sesuai adalah 2 cm. Okey, bergantung kepada tahun yang ada. Okey, label pada paksi Y, paksi X ini label tahun ni ada berapa tahun. Kalau banyak mungkin tak muat graf, pelajar boleh kecilkan kelebaran bar. Okey, tapi kalau 4 ni cikgu rasa 2 cm adalah cantiklah kita lukis Jadi untuk mula melukis graf bar komponen, cikgu selalu bermula dengan jumlah. Okey, jumlah yang pertama adalah tahun 2012 adalah 9.8. Okey, 9.8 cm. Okay, kenapa kita perlu bagi dengan skala? Sebab kita nak ketepatan. Okey, kadang-kadang ada pelajar yang lukis dia hanya agak-agak 39182, dia agak-agaklah di sini. Boleh tapi tak tepat. Okey, apabila kita bahagi dengan skala, data kita adalah tepat. 9.8 kita ukur jarak dari sini kosong. Okey, kita ukurlah sampai 9.8. Kita akan tanda. Okey, 9.8. Okey, kita tanda di situ. Kemudian kita akan lukis bar kita. Okey, itu adalah untuk jumlah dahulu. Jadi pada cikgu untuk graf bar komponen adalah kita mulakan dengan jumlah. Itu adalah paling mudah. Kemudian kita buat pula untuk tahun 2013. Okey, sama juga prosesnya, kita letak pembaris di sini. Okey, kita letak ruler, kita tandakan. Okey, 9.1.
Okey, 9.1 kita lukislah macam tadi juga. Okey, kelebarannya mesti sama. Okey, lebar setiap bar ni mesti sama 2 cm. Kalau kita ambil 2 cm lah. Kalau kita buat 1.5, 1.6, okey, maka perlu sama. Okey, yang seterusnya tahun 2014, proses yang sama tapi kita ukur 8.9 cm. Okey, dan berikutnya adalah tahun 2015. Setiap satu tu kita letak pembaris kita. Okey, tepat pada kosong, 9.0 cm di situ. Okey, kemudian kita dah lukis. Ini hanya baru lengkap untuk jumlah sahaja, belum lengkap lagi untuk data setiap pelabuhan. Okey, untuk data setiap pelabuhan, kita mula tahun 2012, kita tengok di sini Pelabuhan Kelang adalah 4.4 cm. Jadi kita letak semula pada tahun 2012, kemudian kita tandakan sehingga 4.4 cm. Okey, di situ 4.4 cm. Okey, berikutnya kita akan lukis. Ingat apabila kita lukis graf bar komponen, kita perlu selesaikan 1 tahun ni dahulu. Okey, kita selesaikan ikut tahun. Okey, kita boleh bermula daripada Pelabuhan Kelang ataupun Pelabuhan Miri. Tak kisah. Yang penting data kita plot itu mestilah tepat menunjukkan pelabuhan itu. Kemudian yang berikutnya kita akan buat Pelabuhan Sabah. Okey, Pelabuhan Sabah adalah 3.7 cm. Okey, jadi bagaimana kita nak ukur 3.7 cm? 3.7 cm itu adalah bermula dari atas Kelang tadi. Okey, maknanya kita perlu letak pembaris di sini. Okey, pelajar boleh nampak ini adalah kosong. Letak tepat pada Pelabuhan Kelang tadi. Maka kita cari sehingga 3.7 di sini. Kita akan tandakan. Okey, 3.7 jarak di sini dari sini ke sini adalah 3.7. Jadi kita tak perlu buat nilai tokokan lagi. Kalau pelajar nak letak daripada kosong, pelajar perlu buat nilai tokokan. Jadi cikgu ajar untuk graf bar komponen tidak perlu buat tokokan. Kita hanya pindahkan pembaris kita. Okey, dari atas ke atas ke atas. Macam main injek-injek semut. Okey, seterusnya kita akan lukis tanjung pelepas. Okey, tanjung pelepas adalah 1.3 cm. Okey, sama juga. Tanjung pelepas akan naik daripada Pelabuhan Sabah. Okey, jadi bermula dengan Pelabuhan Sabah, letak pembaris kosong. Kita ukur 1.3 cm dan kita tandakan. Okey, dah siap untuk tanjung pelepas dan baki itu adalah untuk Miri 0.4. Ini adalah untuk Miri. Jadi tak perlulah dah ukur sebab kita dah lukis yang jumlah tadi. Jadi biasanya nilai itu tepatlah. Okey, kita dah siap untuk 1 tahun. Berikutnya, pelajar lengkapkan untuk 2013, 2014 dan juga 2015 macam cikgu tunjuk proses tadi. Okey, cikgu tak buatlah setiap satu tu. Jadi, ini cikgu akan lengkapkan di sini. Okey, semula. Okey, tajuk kita yang dah lengkap paksi, label, okey, petunjuk, sumber, titik origin dan juga nilai pada paksi yang betul. Kemudian label pada paksi X, diikuti yang kita dah lukis tadi. Okey, kita dah lukis setiap satu tu. Kemudian diikuti dengan 2013, kita dah ukur prosesnya tadi cikgu dah tunjukkan. Okey, sekarang cikgu nak melengkapkan graf. Okey, 2014. Seterusnya 2015 kita dah siap begitu. Ini adalah yang kita dah siap cantik begini. Sebenarnya proses terakhir adalah mewarnakan. Jadi kita biasakan kita buat begini. Last sekali baru adalah warna. Kadang-kadang cikgu tengok pelajar dia suka warna dahulu tapi petunjuk tulis kemudian. Itu akan menyebabkan kadang-kadang kita berlaku kecuaian ataupun contohnya masa dah tak cukup, menyebabkan kita tak sempat nak siapkan graf kita pada perkara-perkara yang penting. Sebab petunjuk itu penting, sumber itu penting, label itu penting. Warna tu last sekali tak apa. Kalau tak sempat, pelajar boleh lorek sahaja. Jadi sebab tu cikgu selalu ingatkan
Mewarna itu adalah yang terakhir sekali. Okay, jadi kita warnalah. Okay, kita warna Pelabuhan Kelang. Warna biru. Jadi, kalau kita dah siap macam ni, senang. Kita warna ambil satu color biru semua. Diikuti dengan petunjuk Pelabuhan Kelang. Kemudian, Pelabuhan Sabah warna pink. Okey. Jadi, Pelabuhan Sabah warna petunjuknya. Pelabuhan Sabah warna pink. Kemudian, Tanjung Pelepas warna hijau. Okey, diikuti Pelabuhan Miri warna kuning. Lengkapkan graf kita. Jadi, ini adalah graf yang lengkap. Okey. Cantik semua dan warna tu pun cantik, lengkap begini. Memang pelajar layak mendapat 20/20. Jadi cikgu harap pelajar dapat melukis graf bagaimana yang cikgu dah tunjukkan ya. Okey, sekian pelajaran kita kali ini. Semoga anda semua diberikan kefahaman oleh Allah, dan jika anda rasa pelajaran kali ini bermanfaat, jangan lupa share dengan rakan-rakan. Jumpa lagi. Bye.